Didik TV KPM. Untuk segmen kali ini kita akan fokus tentang soalan hafazan. Okey, bagi pentaksiran lisan asy-syariah. Jom kita tengok apa objektif untuk segmen kali ini. Ada 3 objektif. Pertama, murid dapat menyatakan 4 surah yang wajib dihafaz. Ada berapa surah semua angkat tangan? Bagus, 4 surah. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti 3 bentuk soalan hafazan. So ada berapa soalan hafazan? Tangan? Okey, bagus. Ada 3 bentuk. Dan objektif yang ketiga adalah murid dapat tip bagaimana untuk dapat skor markah penuh soalan hafazan. Berapa ramai depan Ustazah ni dia nak skor markah penuh soalan hafazan? Alhamdulillah, insya-Allah dimudahkan. Okey, sekarang semua tengok slide yang Ustazah tayangkan. Daripada 4 gambar ni, cuba kaitkan dengan nama-nama surah. Okey, sila siapa nak cuba dulu. Kita mula daripada gambar ni. Silakan Zakirin. Okey, ni mencerminkan, menggambarkan surah apa yang perlu dihafaz ni. Baik. Okay, yang pertama adalah gambar Quran itu adalah surah Yasin. Gini gambar Quran ni. Bagus. Ahsanta Zakirin. Sekarang ni 4 ni adalah surah-surah yang wajib murid kuasai untuk dapat 100% lah dalam lisan. Yang pertama surah Yasin. Bagus. Yang gambar kedua ni silakan. Siapa nak cuba? Ya, Muid. Tafadhal Muid. Barakallah. Surah Al-Mulk yang bermaksud kerajaan. Wow, luar biasa surah Al-Mulk. Yang ketiga, ramai-ramai orang ni. Silakan siapa nak cuba. Ya, Afiq Rahman. Tafadhal. Yang ketiga tu mencerminkan surah Al-Insan. Masya Allah, Al-Insan. Sebab apa Al-Insan ramai-ramai orang ni, Masya Allah. Dan yang terakhir surah apa? Silakan. Ya, Afiq Nazmi. Surah As-Sajadah. Masya Allah, sebab gambar sajadah. Luar biasa. Tahniah begitu bukan untuk anda semua. Biasa. Jadi 4 surah ni wajib pelajar kuasai untuk menghadapi pentaksiran lisan syariah untuk dapat markah penuh lah, insya-Allah. Okey, so sekarang ni al-an unzuru ila hazi. Ni semua adalah contoh-contoh soalan. Untuk hafazan ada berapa soalan ni? Cuba tengok tangan. Ada berapa soalan? Ada 3 kan? Soalul awal. Okey, sekarang ni cuba anak-anak semua tengok, fokus kat sini. Soalan pertama, soalan kedua dengan soalan ketiga. Okey. Tengok soalan tu dan kemudian tengok soalan pertama ni ditanya awal surah ke, tengah surah ke, hujung surah. Ataupun dia tanya 1/3 awal ke, 1/3 tengah ke, 1/3 akhir. Tengok. Iqra' min awal surah Yasin. Ditanya awal ke, tengah ke, akhir. Silakan. Ya, Afiq Nazmi. Awal surah. Bagus, awal surah. A'id hadhihi al-ayah thumma akmilha bil ayat allati ba'daha. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 11. Ada tanya 1/3 awal ke, tengah ke, akhir? Silakan. Ya, Zakirin, tafadhal. 1/3 pertengahan surah. Masya Allah, 1/3 pertengahan surah. Tengok yang terakhir. Sil hadhihi al-ayah bil ayat allati ba'daha as-sajadah wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Okey, silakan. Ini ditanya 1/3 awal, tengah ataupun akhir. Ya, Muid, tafadhal. 1/3 akhir surah. 1/3 akhir surah. Jadinya, macam mana kita boleh rumuskan? Okey, ini adalah jadual surah dan aras kesukaran. Okey, kita tengok ada surah, ada 4 surah. Yasin, Al-Mulk ni untuk tingkatan 4 dan As-Sajadah dengan Al-Insan untuk tingkatan 5. Okey. So aras kesukaran ada terbagi pada 3 Soalan tu rendah, sederhana dan juga tinggi. Kalau berdasarkan contoh soalan tadi, rendah, sederhana dan tinggi. Okey. Bila soalan aras rendah dia akan tanya 1/3 awal surah. Okey, 1/3 awal surah maksudnya kalau Yasin 1 sampai 27, Al-Mulk 1 sampai 10, Sajadah 1 sampai 10, Insan 1 sampai 10. Sebab apa 10 sikit je sebab dia punya surah ayat pun sikit. Kalau aras sederhana, pertengahan, okey dia akan jadi soalan nombor 2 ni Okey, soalan nombor 2 ni dia akan tanya sama ada Yasin 28 sampai 46, Al-Mulk 11 sampai 20, Sajadah 11 sampai 20 dan juga Al-Insan 11 sampai 20. Dan kita tengok soalan yang ketiga. Soalan ketiga di aras tinggi. Aras ketinggi 1/3 akhir. Jadi fokusnya adalah Yasin 47, 83, Al-Mulk ayat 21, 30, Sajadah 21 sampai 30, Al-Insan 21 sampai 31. Okey, aras rendah markah dia, okey, tengok markah dia 12 markah, sederhana 10 markah dan tinggi 8 markah. Jadi antara tiga ni mana paling banyak markah? Aras rendah ke, sederhana ke, tinggi? Soalan 1 ke, 2 ke, 3 paling banyak markah? Ya, Zakirin silakan. Aras rendah. Aras rendah. Paling suka jawab soalan mana, Zakirin? Aras rendah ke, sederhana ke, tinggi? Aras rendah. Berapa ramai suka kalau soalan tu tanya aras rendah?
Mestilah kan. Kalau ustazah sama kan. Ya Allah, tak sabar kalau ustaz tu tanya, Iqra min awal. Oh, nikmat rasa syurga dunia. Min awal surah Yasin Al-Mulk. Masya Allah. Okey, jom kita tengok seterusnya. Jadi macam mana kalau kita nak skor hafazan ni? Kalau kita nak skor, kita kena tahu apa dia surah ataupun apa dia perkara-perkara yang akan dinilai. Pertama, dia akan nilai dari segi hafazan. Okey. Dari segi hafazan, kadang persoalan berapa banyak nak kena hafal ustazah. Contoh dia tanya, Iqra min awal surah Yasin. So kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Quranil Hakim. Sampai mana nak baca kan? Jadi lebih kurang markah dia 5, 4 dan 3. Lebih kurang 5 ayat macam tu anggaran. Tapi selagi pentaksir tu dia tak kata sadaqallahul azim, kena sambung. Okey, selagi pentaksir tak kata sadaqallah, sambung je, jangan suka-suka yes. Iqra min awal surah Yasin, dia pun bestnya. Yasin. Panjang berdengung lah tu. Tiba dia diam sabar ya. Terus baca sehinggalah pentaksir kata sadaqallahul azim. Okey, kita tengok seterusnya. Perkara yang dinilai adalah dari segi kelancaran. Apa dia? Baik, kelancaran. Okey, kelancaran 2 markah semua. Macam mana tau? 5 kali teguran baru tolak 1 markah. Contoh, dia baca Yasin wal pemain Islam pun dia tak faham lah kan. Pemain Islam pun kata wal Qur'an, dia pun alhamdulillah wal Qur'anil Hakim. So berapa kali teguran? 1. Adakah perlu tolak markah lagi? Belum lagi. So berapa kali teguran baru tolak markah? Ya, bagus. 5 kali teguran baru tolak markah. So senang ke senang sangat dapat markah sebenarnya. So susah sebenarnya nak tolak markah sebab kita nak bantu insya-Allah. Yang penting lancar-lancar kan ya. Tak naklah wal tak habis-habis ya. Okey. Dan seterusnya adab dan tertib. Adab dan tertib ni membawa 1 markah. Okey, cuba bagi contoh apa dia adab dan tertib ketika nak menghafaz Quran ni. Silakan. Ya, Mu'id. Tafadhal Mu'id. Bagus Mu'id. Barakallah. Membaca a'uzzah. Membaca ta'awuz. Mula-mula contoh apa nama dia? Pentaksir kata tafaddal iqra min awal surah Al-Mulk. Oh, dia baca setiap malam surah Al-Mulk. Alhamdulillah, tiba-tiba dia tak sabar dia tabarakalladzi bi. Oh, dia tak baca a'udzubillah. Kan? Sabar, bertenang dulu, tarik nafas dulu. A'udzubillah. Mulakan isti'azah. Okey? Okey, bagus Mu'id. Barakallah. Okey, adab dan tertib. Dan senang dapat 1 markah ni insya-Allah. Biasa pelajar-pelajar kita semua beradab duduk dengan tertib, tak adalah sampai kaki ke atas kan. Insya-Allah dimudahkan ya. Insya-Allah. Okey. Dan seterusnya yang terakhir adalah tajwid dan fasahah. Okey, ni markah dia banyak 4. Untuk soalan kedua 3, 2. Sebab apa dia mula-mula banyak kemudian makin sikit? Sebab biasanya untuk yang pertama tadi hafazan tu soalan yang pertama paling banyak kena hafal lah. Lebih kurang 5 ayat anggaran ya. Contoh banyak ni lah. Bila soalan kedua kena baca banyak ni sikit. Soalan ketiga makin sikit. Jadi markah pun dia makin sikit lah. Okay. Tajuk dan fasahah. Tajuk dan fasahah ni 3 kali salah baru tolak 1. 3 kali salah hukum tajuk yang berbeza. Contoh Contoh dia kata macam ni. Tabarakalladzi. Patutnya ba tu berapa harakat? Ya, bagus 2 je. Tapi dia naik syekh kan. Panjang pula Jadi 1 kesalahan. Okey, tolak markah dah. Dah kena tolak markah? Belum. Betul, belum tolak markah. Jadi 3 kali kesalahan yang berbeza. Contoh dia baca tabarakalladzi. Salah lagi mak asli. Patutnya ladzi 2 harakat je. Jadi dia hukum tajuk yang sama, dia tetap kira 1. Dia tak kira, tak potong lagi. Baru 1 benda yang salah lah. Kemudian kalau ada contoh dia salah, inna kena dengung kan, tapi dia tak baca dengung. Inna contoh Jadi dia hukum tajuk berbeza. So dia kira 1 lagi. Tapi dah kena tolak markah tak? Belum lagi. Tunggu 1 lagi. Kalau tak ada tu selamat, alhamdulillah markah penuh lah okey. Makhraj tajuk dan fasal termasuklah makhraj. Contoh, patutnya tabata tapi dia baca toba. Tebal sangat dia daripada keturunan mana? Tiba semangat. Best. Toba, sabar jadi kita baru kira makhraj tu 1. 1 dah tolak markah ke belum? Belum lagi. Dia tunggu 3 kesalahan sebutan baru tolak 1. Okey, jadi boleh digabung tak makhraj dengan tajuk Ustazah? Dia digabung tu. Digabunglah. Dia gabung. Okey, baik. Okey, jadinya soalan jadi ada 4 perkara, 4 perkara yang dinilai dari segi hafazan. Kelancaran, adab dan tertib,
dan juga tajwid dan fasaha. Okey. Jadi kita tunjuk contoh tunjuk contoh soalan. Iqra min awal, ni contoh soalan ni, contoh katalah bayangkan yang sebenar. Iqra min awal surah Al-Insan. Tafadhalu. Ya, bagus. Zakirin, tafadhal, silakan. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Sadaqallahul azim. Okey, sadaqallahul azim. Okey. So Zakirin dia mula daripada isti'azah bagus, kemudian hal ata sampai ini. Ni dia punya pentaksi ni cepat nak habis. Dia cepat sadaqallah, so nak kita tunjuk contoh saja. Okey. Zakirin boleh tak ulang sekali lagi? A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syukran Zakirin. Okey, Ustazah nak semua orang fokus, ingat sampai bila-bila ya. A'udzu, kalau sebut a'udzu salah. A'udzu salah. Habis tu sebenarnya macam mana? Ingat huruf zal, mesti keluarkan hujung lidah, letak dekat depan gigi depan ya. So bunyi dia a'udzu, bukan a'udzu. Kalau bunyi zu tu salah, maksudnya salah makhraj satu. Tapi tak potong markah lagi. So ingat semua yang dekat studio dan dekat yang penonton di rumah, bila jumpa huruf zal, ingat mesti bunyinya zu. A'udzu. Zal mana-mana? Allazi, bukan allazi. Ingat bukan allazi. Bunyi sebenarnya allazi. Itu contohlah. Itu baru satu. Tak potong markah lagi. Okey, bagus soalan pertama. Kita tengok contoh soalan kedua. A'id hadhihi al-ayah thumma akmilha bil ayat allati ba'daha. Qala Allah fi surah As-Sajdah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti pentaksir dia baca macam itulah. Dan pelajar dia tak akan tengok apa-apa kertas, tak ada. Bila soalan hafazan ni duduk diam, dia tengok muka pentaksir je. Okey. So pentaksir pun kata, Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ya, silakan. Afiq Nazmi, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, ahsanta. Sudah baca barakallah. Okey, jadi bagus tengok sekarang ni satu pesanan Ustazah bila pelajar-pelajar terima arahan daripada pentaksir, fokus apa dia kata tugas. Fokus apa dia kata tugas. Kata arahan dia, sebab soalan nanti bil lughah al-arabiyyah, dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu. Jadi bila soalan dia kata a'id, maksudnya dia kena apa? Buat tangan macam ni. Dia kena ulang ayat tu. Bila dia kata a'id, kena ulang ayat tu. A'id hadhihi al-ayat thumma akmilha. Kemudian sempurnakan. Kena ulang. Kalau tak ulang, maksudnya dia dah kurang satu ayat lah. Okay? Jadi bila suruh ulang, senanglah. Fokus je apa benda ayat pentaksir tu baca, ulang je balik. Katalah suspend betul kan, berdebar-debar sampai tak ingat dah kan. Minta dengan cara hormatlah, Ustazah boleh tolong ulang, kan? Tolong ulang. Jadi bagus, Afiq ulang balik ayat ni. Okey. Jadinya Afiq, Ustazah nak fokus, boleh tak Afiq ulang balik ayat ni? Ulang daripada allazi wukila bikum sampai sini. Cuba Afiq, tafadhal. Boleh Ustaz. Alladhi wukila bikum. Okey. Kaf, anak murid semua, kaf dengan qaf antara sebutan yang ramai pelajar terkeliru. Kalau qaf, qa bunyi tebal, pekat. Kalau kaf, dia lembutlah. Alladhi wukila bikum. Kena beza dua tu. So, untuk ambil perhatian. Jom kita tengok soalan yang ketiga dan soalan terakhir untuk hafazan. Sil hadhihi al-ayah bil ayat allati ba'daha. Qala Allah fi surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Silakan siapa nak cuba sambung. Tafadhalu. Ya, na'am Mu'id. Tafadhal ya Mu'id.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Sadaqallahul azim. Okey, faiza, ingat muid, faiza ke faiza? فإذا Mumtaz, ahsanta. Ingat semua kat yang di studio dan juga di rumah ingat lepas ni jumpa iza, jangan iza, idza, faiza. Dalam bahasa Melayu kita tak guna zal tu Yang kita guna zip, zoro tu zai. Zal kita tak guna dalam bahasa Melayu untuk Quran saja. Okey, jom rumusan. Silakan siapa nak bagi rumusan untuk segmen kali ni? Silakan rumusan. Tafadhalu. Rumusan yang pertama ya Afiq Nazmi. Barakallah, mumtaz. Orang pertama selalu jadi orang hebat, suka jadi yang pertama. Bagus. Tafadhal Afiq Nazmi. surah yang perlu dihafal ada 4. 2 daripada tingkatan 4 adalah surah Yasin dan surah Al-Mulk. Dan lagi 2 surah di tingkatan 5 adalah surah Al-Insan dan surah As-Sajdah. Alhamdulillah. So, objektif pertama tercapai. Tengok rumusan yang kedua tentang 3 bentuk soalan hafazan. Silakan. Ya, bagus Muid. Tafadhal. Barakallahu fiik. 3 bentuk soalan ujian lisan adalah yang pertama hafazan, yang kedua tilawah dan yang terakhir makna ayat. Itu bentuk soalan ujian lisan keseluruhannya. Ni sekarang fokus untuk soalan hafazan. Soalan yang pertama dia tanya 1/3 apa Muid? Awal. 1/3 awal ayat. Ya, bagus. Awal surah. 1/3 pertengahan surah. Bagus. Dan 1/3 akhir surah. Barakallah, mumtaz ya Muid. Ahsanta, masya-Allah. Dan rumusan yang ketiga. 3 tip bagaimana untuk skor penuh soalan hafal. Bagi apa-apa tip silakan. Kurang seorang share 1 tip. Silakan. Macam mana nak skor? Ya Muid, bagus Muid. Barakallah. Pilih mana-mana share dan ajuk bacaan mereka. Okey, tu untuk cara diorang nak lancarkan hafazan. Bagus. Ada lagi nak share? Macam mana tip untuk anda skor maka penuh soalan hafazan ni? Ada lagi nak share? Ya, Afiq Nazmi. Barakallah. Afiq Nazmi ke Afiq Rahman? Dua-dua angkat tangan. Sebagai Afiq Nazmi dulu, lepas ni Afiq Rahman. Silakan Afiq Nazmi. Bacaan untuk hafazan kita perlu betul pada tajuk-tajuknya. Kalau betul tajuknya, insya-Allah hafazannya okey. Masya Allah, betul. Nombor 1 tajwid. Lagu tu nombor 2. Lagu tu nombor 2. Yang penting tajwid dengan makhraj. Okey, selesai untuk segmen kali ini. Alhamdulillah semua pelajar dapat menguasai objektif dengan baik. Didik TV KPM